Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadam secara berasingan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam Republik Singapura dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad menyertai Tuan Yang Terutama Mr. Sean Philip Gross, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Singapura di negara Brunei Darussalam dan Mr. Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semasa majlis mengadap, Kebawah Duli Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai pengukuhan kerjasama dua hala dalam bidang pembangunan ekonomi, sukan dan pendidikan. Tuan Yang Terutama mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 3 hari. Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama U Tin Lin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima mengadap secara berasingan Isteri Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam Republik Singapura dan Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima mengadam Puan Jamilah Jaafar, isteri Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad. Puan Jamilah menemani suaminya yang mengadakan lawatan kerja selama 3 hari. Seterusnya mengadam Madam Daw Nen Nenko, isteri Tuan Yang Terutama U Tin Lin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar yang akan menamatkan perkhidmatan. Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, merangkap Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam Republik Singapura. Majlis mengadap berlangsung di Kawasan Al-Mizan. Menyertai Tuan Yang Terutama Mr. Sean Philip Gross, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Singapura di negara Brunei Darussalam dan Mr. Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dulan Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama bertukar-tukar pandangan mengenai usaha pemulihan pasca COVID-19 serta kesan pandemik terhadap pembangunan sosial. Dulan Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga berbincang mengenai inisiatif untuk mengukuhkan lagi hubungan dan kerjasama antara kedua-dua buah negara.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Anak Puteri Haja Masnah binti almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat ke Majlis Pengurniaan Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian pingat kepada 125 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Para penerima termasuk pegawai dan kaki tangan di pejabat-pejabat perwakilan negara Brunei Darussalam di luar negara. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. ...392 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam dengan 454 kes dilaporkan sembuh. Ikuti laporan lanjutnya selepas ini. 83.3% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala 65.5% daripada kumpulan umur tersebut diberikan dos kedua vaksin. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan 71.6% bagi rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan 3 dos vaksin. Sebanyak 392 kes baru telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 152,712 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 454 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 149,697 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,790 kes, iaitu 16 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,774 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan petang tadi mengadakan majlis penyampaian pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Majlis adalah bersempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi tahun 2018 hingga 2021. Penyampaian pingat kepada 118 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis Pengurniaan Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam juga diadakan petang tadi bagi Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Penyampaian pingat kepada 127 pegawai penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Deng Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Jurudeng Park Country Club JPCC Sendirian Berhad mengadakan majlis pelancaran bagi tarikan baharunya Big Red Warrior. Tarikan berkenaan akan menjadi ujian kepada stamina, ketahanan dan kekuatan individu untuk menamatkan perlumbaan berhalangan sepanjang 200 meter. Majlis pelancaran diadakan petang tadi di Taman Permainan Jurudong.
Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi Lembaga Pengarah JPCC. JPCC akan bekerja secara strategik untuk meningkatkan dan menyediakan produk yang unik, berdaya maju dan kos efektif dengan sokongan daripada pelanggan. Ke arah memberi pengiktirafan kepada pencipta kandungan, penerbit, pengarah, pembuat filem dan penggiat seni tempatan, semalam diadakan Malam Anugerah Brunei Content Festival 2022. Anugerah julung kalinya diadakan bersempena acara Minggu Teknologi Digital, Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2022. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengarah Syamhari bin Pengarah Dato' Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Anugerah Brunei Content Festival merupakan anugerah bagi menggalakkan perkembangan dan pembuatan kandungan yang berkualiti tinggi. Festival dianjurkan oleh pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI dengan sokongan RTBGO dan Progressive Media. Pertukaran data menjadi keperluan bagi beberapa pertubuhan bagi terus menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Perkara tersebut antara yang dibincangkan pada persidangan semasa Minggu Teknologi Digital bertajuk Langkah-Langkah Perlindungan Data dalam Era Digital. Persidangan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas itu diadakan sempena Brunei MYCE 2022. Dalam pembentangannya, Wakil Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI berkata transformasi digital telah membuka pelbagai kaedah penghantaran kepada para pelanggan. Sementara itu, Dekan Institut Seni Mahakarya Asia membentangkan impak COVID-19 kepada ekonomi digital. Minggu Teknologi Digital sempena Brunei MYCE 2022 diteruskan lagi pagi tadi dengan jerawara pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota 2023. Jerawara yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas itu dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB. Jerawara pertandingan Cipta 2023 dihasran bagi memperkenalkan pertandingan Cipta 2023 dan menggalakkan penyertaan orang awam termasuk pelajar. Juga diadakan pembentangan dan sesi perkongsian daripada finalis dan peserta Cipta. Pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota bukan sahaja memberi inspirasi kepada golongan belia dan orang awam bagi membangun produk kreatif atau teknologi, malah menggalakkan rangkaian kerjasama di negara ini termasuk rantau ASEAN. Pameran Minggu Teknologi Digital sempena Brunei MYCE 2022 yang diadakan selama 3 hari menerima penyertaan yang menggalakkan dalam kalangan agensi dari sektor kerajaan dan swasta dengan mengetengahkan inisiatif dan produk-produk yang mendukung transformasi digital. Agensi-agensi yang menyertai juga berharap pameran tersebut memberi peluang kepada mereka untuk berkongsi kemajuan transformasi digital yang berkembang pada setiap masa. Para pengunjung juga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai dengan inisiatif-inisiatif atau program yang dijalankan oleh AITI seperti teknologi 5G. We can have more traction not just at the corporate level but at the end user level, right? So we need to put ourselves more out there so to showcase our products and services. Expo ini bagus sebab boleh networking dengan company lain. Dan kita pun boleh promote produk dan services yang kita ada lah. Perkhidmatan yang disediakan di Masyair bagi musim haji tahun ini
akan ditambah baik bagi keselesaan dan kemudahan bakal-bakal jemaah haji. Ini termasuk penyediaan pendingin hawa di semua kemah dan penambahbaikan kemudahan tandas di Mina. Penambahan beberapa kemudahan bagi jemaah itu antara perkara yang dibincangkan semasa perjumpaan rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran dengan syarikat Mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara. Ikuti butirannya bersama Azizi Ahmad. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran yang diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi mengadakan perbincangan dengan syarikat Mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara. Semasa perjumpaan ini, Walid Rashidi, Ketua Eksekutif Kumpulan Haji 2022, menjelaskan walaupun perkhidmatan di masyair kali ini sama seperti musim haji tahun 2019, namun terdapat penambahbaikan dari aspek kemudahan termasuk penyediaan pendingin hawa di semua kemah dan surau yang akan disediakan di Arafah serta penambahbaikan kemudahan tandas di Mina. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengawal selia jemaah haji dari Asia Tenggara termasuk Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, syarikat Mutawifi juga menyatakan kesediaan membantu Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dalam pengurusan jemaah haji. Rombongan juga berpeluang melihat operasi syarikat berkenaan dalam memantau semua pengurusan haji secara terperinci melalui sistem khas bermula dari sebelum ketibaan sehingga jemaah haji pulang ke tanah air. Ia bagi memastikan perkhidmatan haji dapat diberikan dengan cemerlang serta memberi keselesaan kepada jemaah haji. Sebelum mengakhiri perjumpaan, kedua-dua belah pihak menandatangani perjanjian persepakatan bagi perkhidmatan tambahan di masyair iaitu pakej emas VVIP untuk jemaah haji negara Brunei Darussalam. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, manakala bagi pihak syarikat Mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara ditandatangani oleh ketua syarikatnya Adnan Mondora. Dari Madinah Al-Munawwarah, Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Memastikan ubat-ubatan termasuk mesin-mesin perubatan dalam keadaan tersedia adalah salah satu langkah awal pihak Pegawai Pejabat Urusan Haji Perubatan Negara Brunei Darussalam sebelum tibanya bakal jemaah haji negara. Baru-baru ini rombongan yang diketuai oleh Dr. Muhammad Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan, telah membuat perjumpaan bersama Perkhidmatan Kesihatan Medex bertempat di Zamzam Tower, Mekah. Perjumpaan antara lain adalah untuk menentukan mesin-mesin perubatan yang akan digunakan nanti serta pembelian ubat-ubatan. Bakal jemaah haji negara dinasihatkan agar sentiasa mengekalkan tahap kesihatan dan kecergasan diri berikutan suhu cuaca yang tinggi di Arab Saudi ketika ini. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Pada siang hari, suhu di kota suci Mekah dan Madinah boleh mencapai 45 darjah Celsius. Cuaca panas ini dijangka akan berterusan sehingga musim haji. Para bakal jemaah haji diingatkan untuk sentiasa mengekalkan stamina dan ketahanan diri, minum air secukupnya serta menggunakan payung ketika membuat sebarang aktiviti-aktiviti di luar semasa di Tanah Suci nanti. Persediaan sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci adalah ada beberapa saranan dari bahagian kami. Yang pertamanya dari segi persediaan fizikal seperti membuat senaman pergerakan senaman berjalan kaki sebelum berangkat. Yang keduanya adalah dari segi permakanan yang mana memang ada setengah jemaah mempunyai masalah penyakit kronik misalnya kencing manis dan darah tinggi. Jadi penjagaan permakanan seperti makanan yang manis dan juga kurang masin
adalah disarankan untuk memberi kesihatan yang optimal sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Dan yang ketiganya, bagi bagi jemaah yang mempunyai masalah kronik, memang telah disarankan sewaktu pemeriksaan kesihatan untuk membawa ubat-ubatan dengan kotak ubat yang disediakan di klinik-klinik, dan juga untuk membawa ubat-ubatan yang cukup supply-nya untuk dalam 2 bulan. Sebagai langkah berjaga-jaga, buat persediaan dan jagalah kesihatan. Dari Madinah Al-Munawwarah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. 17 peserta menyertai musabaqah Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi muallaf senegara peringkat daerah Belaid. Majlis Anjuran Pusat Dakwah Islamiah melalui unit dakwah daerah Belaid diadakan pagi tadi di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Belaid. Bagi murataul Al-Quran, juara kategori lelaki ialah Muhammad Nur Aisamuddin bin Muhammad Hanafi, manakala juara kategori perempuan Hajah Nuraini binti Abdullah. Sementara itu, bagi menghafaz ayat-ayat lazim, juara lelaki ialah Muhammad Zulkarnain Hamzah bin Abdullah dan Nuraihana binti Muhammad Hanafi muncul juara peserta perempuan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Muhammad Aliani bin Ismail, Ketua Pegawai Ugama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belaid. Tiga pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama kemarin bertolak bagi lawatan kerja dan muzakarah ke Kerajaan Hashimiyah Jordan dan Kesultanan Oman. Lawatan kerja dan muzakarah tersebut bertujuan bagi mengukuhkan serta mengembang luas hubungan kerjasama dan sokongan inisiatif yang sedia ada di samping mewujudkan usaha sama antarabangsa dengan institusi-institusi dan pusat-pusat bahasa dari Kerajaan Hashimiyah Jordan dan Kesultanan Oman, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. $12 kompaun dan 57 notis amaran dikeluarkan oleh Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi atas kesalahan menjual melebihi harga maksimum barangan yang disenaraikan di bawah penetapan harga maksimum bermusim 2022 selama 2 bulan, iaitu pada bulan Ramadan dan Syawal 1443 Hijrah. Premis-premis yang dikeluarkan kompaun berjumlah RM500 adalah Almas Sendirian Berhad, Hama Department Store, Haula Trading Minimart, Hari-Hari Maju Enterprise, Hongbi Trading Company, Roshni Alif Sendirian Berhad, Sri Yasra Enterprise Sendirian Berhad, Sifana Sendirian Berhad, Syarikat Afina dan anak-anak, Syarikat Salha Arisa, Kotairah Enterprise dan Yanur Trading Company Sendirian Berhad. Barang makanan yang ditetapkan harga maksimum adalah ayam bulat, telur ayam, daging, mentega, margarin, minyak sapi, tepung dan susu pekat, cair dan krim. Penetapan harga maksimum bermusim dilaksanakan secara sementara bertujuan menampung perbelanjaan harian semasa musim perayaan. Sehubungan itu, sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123, aplikasi mudah alih pengguna bijak atau email kepada aduan pengguna @jpes.gov.pn dengan menyertakan dokumen sokongan seperti resit pembayaran dan gambar sebagai bukti. Gerakan operasi Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja melalui bahagian penguatkuasa undang-undang dijalankan lagi di beberapa buah kawasan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belaid. Hasil gerakan operasi yang dijalankan di 2 buah rumah di kawasan Jalan Jaya Negara Kuala Belaid, 5 lelaki warga asing dan seorang penduduk tetap ditahan kerana memiliki 5 karton, 8 paket dan 28 batang rokok pelbagai jenis. Manakala hasil gerakan operasi di kawasan Kampung Beribi, 4 warga tempatan dan 4 warga asing ditahan atas memiliki 9 unit shisha, 15 botol perisa shisha, 7 unit vape, 3 unit vape pon serta 33 batang rokok pelbagai jenis.
turut dijumpai satu kontena bersaiz kecil yang berisi daun-daun kering dipercaya sejenis dadah terkawal. Kontena tersebut dan tahanan diserahkan ke Biro Kawalan Narkotik untuk siasatan lanjut. Sementara itu, di kawasan Jalan Brakas, 3 lelaki warga asing turut ditahan atas memiliki 128 botol dan 44 tin minuman keras pelbagai jenis, 2 unit VEM, 4 aksesori VEM serta wang tunai sebanyak RM46,089 yang dipercayai hasil dari penjualan barang-barang tegahan kastam. Kesemua barang tegahan dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut.